Angka kes jenayah terhadap kanak-kanak membimbangkan. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazif Ahmed Syukri. 219 kes jenayah terhadap kanak-kanak direkodkan di Johor setakat tahun ini. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata 103 kes sudah dituduh di mahkamah. Tambahnya 29 pertuduhan melibatkan rogol, 12 sumbang mahram, liwat 3 pertuduhan, 26 pertuduhan penderaan dan 33 bagi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. 219 kes adalah satu jumlah yang besar. Dan daripada jumlah tersebut sebanyak 59 kes terlibat dengan rogol. Kanak-kanak dirogol amat malang sekali. Dan sumbang mahram sebanyak 20 kes, liwat sebanyak 6 kes dan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak sebanyak 69 kes. Penderaan kanak-kanak sebanyak 58 kes dan pembuangan bayi sebanyak 7 kes. Daerah Seri Alam merekodkan kes tertinggi dengan 17 kes penderaan manakala 15 kes bagi akta kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Dalam perkembangan lain, 15 ahlong termasuk 3 wanita diberkas polis hasil 13 serbuan serentak di Iskandar Puteri dan Johor Bahru Utara semalam. Mereka dipercayai menganggotai sindiket yang dikenali kumpulan Ahau yang aktif sejak kebelakangan ini. Antara dari 15 ini ada yang pernah kita tahan, ada yang pernah kita tuduh. Ada yang pernah kita tahan, ada yang pernah kita tuduh ke mahkamah. Kita tahan yang beberapa serbuan sebelum ini dan kita pun tuduh mereka, tapi kerana mereka kita buat pemantauan terhadap mereka ini dan kita pastikan akan tuduh juga mereka selepas ini. Hasil serbuan polis merampas 7 kereta, 44 telefon pelbagai jenama, 22 keping kad bank dan 19 dokumen berkait urusan pinjaman. Mereka direman 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951. Seorang wanita warga emas kerugian lebih RM100,000 selepas terpedaya dengan sindiket phone scam. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata mangsa berusia 67 tahun menerima panggilan daripada 3 suspek yang mengaku sebagai ejen syarikat penghantaran barang, pegawai polis dan seorang lagi mendakwa berpangkat datuk pada awal bulan lalu. Jelasnya mangsa diberitahu satu bungkusan yang mengandungi kad pengenalan milik mangsa telah dihantar ke alaman di Perlis, namun rumah tersebut tidak berpenghuni. Tambahnya bungkusan itu telah diserahkan ke Balai Polis Perlis dan kemudiannya mangsa telah bercakap dengan suspek yang menyamar sebagai pegawai polis kononnya mangsa terlibat dengan kes pengubahan wang haram dan dadah. Selepas itu, mangsa yang juga ibu tunggal beralamat di Taiping telah disambungkan kepada seorang lelaki menggelarkan diri sebagai datuk yang memintanya mendedahkan semua maklumat akaun bank. Beliau berkata akibat ketakutan, wanita itu memberikan semua maklumat perbankan miliknya, termasuk aplikasi dalam talian di telefon bimbit dan mendepositkan lebih RM10,900 ke satu akaun diberikan lelaki berkenaan. Mangsa kemudian menyedari ditipu selepas semakan dibuat pada Khamis mendapati terdapat 8 transaksi pindahan wang berjumlah RM102,950 ke atas 3 akaun yang tidak dikenali pada 12 Jun lalu. Tambahnya mangsa cuba menghubungi suspek namun gagal sebelum membuat satu laporan polis. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 402 Kanun Keseksaan. 3 pendatang asing tanpa izin warga negara Thailand dan Myanmar ditahan di kawasan sempadan Malaysia Thailand semalam. Kejadian berlaku di sektor kawasan tanggungjawab Brigade ke-6 Infanteri Tentera Darat Malaysia. Markas Divisyen Kedua Infanteri Malaysia 2 Divisyen dalam kenyataannya memaklumkan ketika kejadian pasukan yang bertugas sedang menjalankan operasi di pos pemerhati. Mereka telah berjaya mengesan dan menahan suspek berusia 24 hingga 36 tahun yang ketika itu menaiki 2 buah motosikal dalam keadaan mencurigakan di kawasan hutan berdekatan sempadan. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua suspek bukan warga tempatan dan memasuki negara tanpa sebarang dokumen sah.
Anggota bertugas telah merampas motosikal, sebuah telefon bimbit dan wang tunai mata wang Malaysia dengan anggaran nilai rampasan berjumlah RM10,778. Kesemua yang ditahan telah diserahkan di Balai Polis Kuala Nerang untuk tindakan lanjut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak berjaya merampas sejumlah cecair pencuci pinggan berjenama tiruan dengan anggaran nilai melebihi RM41,000 di kawasan perindustrian perpaduan Ipoh, Perak. Hasil rampasan menemukan sebanyak 8,419 botol berisi cecair pencuci pinggan, 6,000 liter sabun di dalam tangki dan 5,200 botol kosong berserta kotak yang disyaki menggunakan cap dagangan berdaftar secara sah. Ketua Polis Penguasa KPDN Perak Muhammad Aznan Shah Khalid berkata ketika serbuan dilakukan, KPDN menemui 2 orang pekerja tempatan sedang memproses produk tiruan tersebut. Hasil maklumat awam mendapati kilang itu telah beroperasi sejak Oktober tahun lalu. Dianggarkan sebanyak 100,000 botol sehari dihasilkan dan diedar kepada peruncit di sekitar negeri Perak dengan harga RM3 sebotol. Kes disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019 di bawah kesalahan Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019. Perbadanan Labuan meluluskan pemberian diskaun 50% sewaan kepada peniaga di premis miliknya bagi tempoh 1 tahun. Ia membabitkan peniaga R1 dan 2 UTC Pasar Sentral Labuan dan kawasan sekitarnya. Dalam satu kenyataan, pemberian diskaun itu merupakan inisiatif awal yang diberi perhatian oleh pengerusi dan anggota Perbadanan Labuan yang baru sahaja dilantik pada 19 Jun 2023 lalu. Keputusan itu dibuat dalam satu mesyuarat yang dipengerusikan pengerusi Perbadanan Labuan Tan Sri Anifah Aman. Kenyataan itu juga turut memaklumkan pihak PL memperuntukkan sebanyak RM364,560 bagi menampung pemberian diskaun itu yang buka kuasa 1 Januari sehingga 31 Disember 2023. Usaha tersebut sekaligus membantu usaha memulihkan sumber pendapatan mereka yang terkesan sebelum ini. Berdakwa wujud kartel di sebalik kegiatan mencuri unsur nadi bumi REE di hutan simpan Bukit Enggang, Sik Kedah seperti didakwa seorang aktivis masyarakat di negeri berkenaan. Mahathir Abdul Hamid yang juga pengurusi Yayasan Jariah Malaysia yakin kejadian kecurian REE itu melibatkan satu sindiket yang besar dan menggesa setan lebih menyeluruh dijalankan. Kalau kita tangkap bilis saja, jerung kita tak tangkap, yakin dia percayalah bahawa satu hari jerung ni dia akan meneruskan lagi agenda dia. Jadi kalau mudah fahamnya, kalau kita tak bantras daripada pucuk sampai ke akar umbi, bermakna dia akan ada lagi masalah lain yang akan timbul. Mengulas laporan polis yang dibuat beliau mengenai kecurian REE di Bukit Enggang setahun lalu, Mahathir mendakwa kerajaan negeri seolah-olah tidak serius dalam menyelesaikan isu tersebut. Bila tidak ada tindakan yang tegas, dia akan menimbulkan persoalan di hati rakyat. Saya bercampur dengan masyarakat, ramai di kalangan masyarakat di bawah ni duk tanya saya, kenapa kerajaan negeri tak tegas? Seolah-olah macam benda ni tak penting. Beliau turut mengusulkan supaya Majlis Keselamatan Negara MKN mengetuai siasatan kecurian nadi bumi di Bukit Enggang. Bagaimana terlihat isu di Bukit Malut Langkawi, kerajaan boleh meletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara. Kalaulah isu REE ini susah sangat nak diselesaikan, saya rasa adalah lebih baik kerajaan meletakkan isu REE di sini di bawah Majlis Keselamatan Negara. Mudah-mudahan dengan adanya tindakan yang tegas yang sebegitu, rakyat akan merasa lega lah. Beliau berkata demikian di Sik Kedah.
Semalam, Ketua Polis Kedah Datuk Fisul Saleh dalam satu sidang media berkata polis membongkar kegiatan pemandangan manusia dan kecurian sumber REE di Bukit Enggang selepas menahan 9 individu hujung bulan lalu. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 4 lelaki warga Myanmar dan 5 warga tempatan berusia antara 22 tahun hingga 60 tahun. Turut dirampas 4 guni setengah berisi bahan mineral yang diikat dan disyaki REE seberat 99 kilogram. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Masih lagi dalam berita tengah malam, lebih 200,000 penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima satu lagi bantuan bagi mendapatkan keperluan barangan makanan asas. Sumbangan asas Rahmah Sara sebanyak RM600 itu dibayar mulai Isnin ini. Sumbangan tunai Rahmah STR untuk meringankan kos sara hidup ditambah kerana setakat ini lebih 200,000 penerima STR yang dikategorikan sebagai miskin tegar berdasarkan data e-Kasih akan turut menerima sumbangan asas Rahmah mulai 17 Julai 2023 berjumlah RM600 bagi mendapatkan keperluan barangan makanan asas. Pemberian itu merupakan antara pengumuman yang dibuat menerusi jaringan perlindungan sosial untuk membantu golongan sasar. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan jumlah peruntukan belanjawan 2023 setakat Jun lalu adalah sebanyak RM188 bilion atau 49% dari jumlah keseluruhan. Meskipun angka itu lebih baik dari tahun sebelum ini, beliau berpandangan projek-projek cakna rakyat perlu terus ditingkatkan dan disegerakan demi kemaslahatan rakyat. Dalam belanjawan 2023, umpamanya, setakat Jun 2023, RM188 bilion telah pun dibelanjakan, iaitu 49% daripada peruntukan, lebih tinggi ketimbang perbelanjaan sebenar tempoh yang sama tahun lalu. Maknanya ada perubahan. Ya. Pelaksanaan, kecepatan, kepantasan pelaksanaan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi saya telah beritahu dan beri arahan belum cukup memuaskan kerana kita harus menjangkau lebih 60% untuk bulan Ogos. Peruntukan RM100,000 kepada semua jurutera daerah untuk melaksanakan pembaikan kecil di peringkat daerah. Ini proyek-proyek kecil ni, apa dia? Baiki tanda sekolah yang hampir keseluruhannya tidak baik. Itu mesti disegerakan. Dan ini termasuklah rumah pasukan tentera kita. Jadi saya telah luluskan untuk core kejuruteraan RM200 juta supaya mereka dapat laksanakan segera untuk baiki. Bukan buat rumah baru, bukan betulkan struktur, baiki ke rumah-rumah yang bocor ataupun tandas yang rosak. Beberapa inisiatif diambil bagi mempercepat pelaksanaan projek berkaitan termasuk pengurangan pemusatan kuasa, pemberian peruntukan tambahan dan kelonggaran tata cara perolehan. Datuk Seri Anwar menyatakan pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2024 di Putrajaya. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kewangan MOF akan meneruskan sesi Libat Urus Belanjawan 2024 secara fizikal dalam talian bagi mendapatkan input pelbagai pihak untuk sesi pembentangan kelak. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan. Selain sesi libat urus yang berlangsung di Kementerian Kewangan hari ini, siri jelajah ke negeri-negeri juga akan diadakan bersama rakan sejawatannya, Steven Sim Chi Kiong, bagi tujuan sama. Apa yang akan berlaku selepas ini, dua timbalan menteri, saya dan YB Steven, akan meneruskan libat urus belanjawan dalam skala yang kecil, terbahagi pada dua,
Yang pertama mengikut topik-topik dan tajuk-tajuk pilihan, misalnya dari segi pendidikan, perumahan, kos sara hidup, ya, mengenai kesihatan, mengenai teknologi hijau, tajuk-tajuk yang kita pecah-pecahkan antara saya dan YB Steven. Dan kami juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapatkan pandangan-pandangan daripada pihak negeri. Pada awal tahun ini misalnya untuk bajet 2023, saya sempat pergi ke negeri Selangor, Negeri Sembilan, Perak, Johor. YB Steven pergi ke Pulau Pinang. Kali ini ada lebih masa, kami akan bahagikan negeri-negeri untuk kita dapatkan maklumat lanjut, pandangan-pandangan. Libat urus bertemakan memperkasa Malaysia Madani. Itu antaranya dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali dan Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razzi. Sesi yang berlangsung lebih 2 jam itu turut dihadiri lebih 150 individu, pelbagai kementerian dan agensi serta pemain industri, antaranya Persatuan Teknologi Kebangsaan Malaysia PIKOM, Dewan Usahawan Industri Desa DUID dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Orang ramai juga dialu-alukan memberi pendapat dan input mengenai Belanjawan 2024 menerusi laman web khas Belanjawan Kementerian Kewangan. Belanjawan akan dibentangkan pada Jumaat 13 Oktober depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media selepas Majlis Libat Urus Belanjawan 2024 di Putrajaya. Sementara itu, peserta sesi Libat Urus Belanjawan 2024 yang ditemui menyambut baik platform seumpama ini dalam memberikan input kepada kerajaan sekaligus memberi keyakinan kepada pelabur asing untuk terus memacu pelaburan di Malaysia. Kita menyambut baik keterbukaan khususnya Amat Mohamed Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang mengalukan input daripada industri player, khususnya mengenai perkara-perkara yang pada pandangan mereka perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Dan sampai itu dengan pengumuman-pengumuman yang telah pun dibuat tadi dalam ucapan pembukaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, kita lihat arah tuju yang akan dibawa oleh kerajaan untuk pada masa hadapan, khususnya dalam konteks penyediaan bajet untuk tahun 2024 yang akan datang. Well, I think this is a very good program for the Japanese, investors. The idea of Malaysia, the invest Malaysia, is very, very important. The Japanese company are going to keep on investing. Lebih 1 juta individu berpendapatan rendah di seluruh negara menerima manfaat John Rahmah sejak pertengahan April hingga 30 Jun lalu. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh berkata, 30 juta ringgit daripada keseluruhan 100 juta ringgit peruntukan telah dibelanjakan menerusi John Rahmah untuk tempoh tersebut. KPDN komited untuk memastikan subsidi yang diperuntukkan dapat terus dinikmati oleh mereka yang layak. Jadi bermula 15 April baru bajet itu diturunkan, ya. Jadi daripada mula bajet itu diturunkan pada pertengahan April sehingga 30 Jun, 30 juta ringgit sudah pun dibelanjakan daripada 100 juta. InsyaAllah kita akan teruskan, pastikan ianya akan terus dilaksanakan sehingga habis 100 juta itu, dan doakan kita akan dapat bajet yang lebih banyak tahun depan. Program Jualan Rahmah diadakan menerusi 3 konsep, iaitu di dalam premis seperti supermarket, premis luar serta secara bergerak. Sementara itu, dalam masa terdekat kerajaan akan memperkenalkan susu formula dengan harga rahmah bagi membantu meringankan beban rakyat. Pihak kementerian telah melaksanakan sesi libat urus dan kini sedang menunggu tawaran harga daripada pengeluar-pengeluar susu tepung. Kita dalam jangka terdekat, sebab kita libat urus itu berterusan dan feedback yang kita terima memang amat positif daripada pengeluar-pengeluar, daripada pengilang kita.
Beliau menyatakan selepas merasmikan karnival jualan rahmah di laman warisan kampung laut Tumpat, Kelantan. Tinjauan Kesihatan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2023, penyakit tidak berjangkit dan permintaan jagaan kesihatan NHMS 2023 dilancarkan hari ini. Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, NHMS yang diadakan sejak tahun 1986 itu bagi menilai status kesihatan semasa rakyat. Ujarnya ia akan dilaksanakan bermula Julai sehingga September melibatkan 36 pasukan, mengumpul data berdasarkan temubual bersama 21,000 isi rumah seluruh negara dan penilaian klinikal seperti antropometri, tekanan darah dan kolesterol. Kepentingan tinjauan NHMS 2023 yang pastinya membantu kementerian untuk menambah baik polisi dan strategi berkesan bagi kesihatan, bagi memastikan masa depan perkhidmatan kesihatan yang lebih menyeluruh dan lebih mampan atau resilient. Turut dilaksana 2 kajian iaitu berlemak berkaitan disfungsi metabolisme di Malaysia oleh Institut Kesihatan Umum dan tinjauan literasi kesihatan oleh Institut Pendidikan Tingkah Laku Kesihatan. Kementerian Sumber Manusia KSM menyeru majikan terutama dalam sektor pembuatan untuk memberi peluang kepada pekerja menjalani latihan dan pembangunan bakat bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Menterinya V. Sivakumar berkata ia perlu bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir agar kekal relevan dengan kemunculan revolusi Penasdian 4.0. Inisiatif dijalankan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK dan Talent Corp menerusi Industry Driven Talent Acceleration Program IDTAP amat diperlukan demi kemampanan tenaga kerja negara. Memberi ruangan dan peluang kepada pekerja-pekerja mereka untuk menjalani latihan dan pembangunan. It's very, very important. Okay? Walaupun banyak inisiatif yang telah diambil oleh Kementerian Sumber Manusia, agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia dan juga oleh PSDC, tetapi kalau tidak ada minat daripada pihak majikan untuk menghantar pekerja-pekerja mereka untuk menjalani latihan, semua usaha-usaha ini akan menjadi sia-sia sahaja. Tambahnya program seperti ini dapat memberi manfaat kepada negara berikutan latihan yang diberi kepada tenaga kerja bertepatan dengan keperluan industri. Beliau bercakap demikian kepada pemberita selepas lawatan kerja ke Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang di Payan Lepas. Perkembangan sukan, kejuaraan kriket antara negeri 2022 bawah 19 tahun. Pasukan pilihan Selangor mengungguli saingan akhir kumpulan menumpaskan Kelantan dengan catatan 220 harian dan 1 wiket. Kedua pasukan akan bertemu semula pada peranan akhir bagi merebut gelar juara pada Ahad. Ketua Jati Kriket Selangor Roshan Sinasing menaruh keyakinan pasukannya mampu terus melangkah kemenangan ke atas Kelantan dalam aksi seterusnya. Saya punya fokus adalah improve dia punya skill. Bagi dia upgrade dia punya skill, bagi dia kerja rumah untuk balik rumah, apa dia kena buat, macam mana dia kena fikir pasal aspek tactical semua itu. So yeah, I rasa saya punya team memang ada semua untuk menang. Enggan mengalah Ketua Pasukan Kelantan Hairil Harisan tekad bangkit pada pertemuan seterusnya. Kita ada masa lagi untuk perbaiki daripada segi fielding dengan batting. Lepas tu bowling kita lah. Sebab kita orang kekurangan bowler. So kita akan ni lah training bowler. Badminton terbuka berkesyarikat bergul lelaki negara Nur Izzuddin Rumsani dan Goh Zifi berjaya mara ke saingan sokong akhir selepas menundukkan wakil tuan rumah Chen Ziyi dan Presley Smith di pusingan kedua.
Zife dan Nur Izzuddin bagaimanapun bermula perlahan pada set pertama sekaligus membenarkan pasangan Amerika itu menang 22-20. Tersentak dengan keputusan itu, Zife dan Izzuddin kembali bangkit untuk memenangi dua set berikutnya 21-13 dan 21-19 dalam aksi tempoh 47 minit. Bagi saingan suku akhir esok, Zife dan Izzuddin akan bertemu pasangan Taiwan Chiu Xiangqie dan Yang Minxi yang turut mara ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil England Rory Easton dan Zach Roos straight set 21-16 dan 21-15. Gandingan negara yang kini berada di ranking ke-58 dunia itu merupakan wakil tunggal Malaysia dalam saingan berstatus Super 300 itu. Acara Blue Ribbon Kejohanan Olahraga Asia di Bangkok, Thailand. Jago Pejabat Negara Muhammad Azim Fahmi sekadar menamakan acara final 100 meter di tempat kelima selepas mencatat masa 10.25 saat. Saingan dibenangi pelari pecut Jepun Hiroki Yanagita yang melintasi garisan penamat dengan masa 10.02 saat. Terdahulu Azim mara ke final selepas menamakan saringan pertama separuh akhir di tempat kedua dengan catatan masa 10.35 saat. Seorang lagi wakil negara Khairul Hafiz Jantan gagal mara ke final selepas sekadar ke-6 terpantas dalam saingan separuh akhir. Zaidatul Husni Zulkifli juga terkandas di peringkat separuh akhir, hanya ke-5 terpantas dalam saingan 100 meter wanita. Perkembangan kejohanan BMX Racing dan Freestyle Asia 2023 ACC BMX 2023. Pelumba BMX seorang negara Syekh Muhammad Taslim Syekh Muhammad Razif bertekad memburu kedudukan podium dalam penampilan sulungnya di kejohanan itu. Pemenang Piala Gangsa Sukan SEA 2019 di Filipina yang digelar botak itu berazam untuk membawa pulang kilauan pingat meskipun mengakui bakal berdepan cabaran sukar daripada pelumba lain. Sementara itu, pengurusnya Becky Zulkifli menaruh keyakinan botak mampu menyinar walaupun akan terus beraksi dengan kecederaan di bahu kanan. Tambahnya, sudah masa botak yang juga juara sulung kejohanan BMX Freestyle Kebangsaan 2023 mempamerkan kehebatan di peringkat Asia. Perlumbaan Mini GP Malaysia 2023, aksi pusingan kedua bakal dihangatkan dengan kategori baharu 190cc serta perlumbaan penyertaan pelumba muda Cina ke Hunani menyertai saingan berkenaan. Kesemua pelumba bakal menggunakan Gentle Oval GP2 190cc bermula pada perlumbaan di Morak Adventure Park Langkawi hujung minggu ini. Huani berusia 12 tahun itu bakal memberi cabaran kepada 8 lagi pelumba tempatan termasuk 4 pelumba saingan Asia Talent Cup ATC 2023 iaitu Faris Hafi, Faris Putra, Adi Putra dan Ahmad Darwishi. Menurut pengurus pasukan ZK Racing Zulfawi Khairuddin, pemilihan bagi kategori baru itu ialah berdasarkan pengalaman yang dimiliki melibatkan had umur antara 14 hingga 16 tahun. Saingan tersebut kali pertama diperkenalkan oleh Mini GP Dunia pada Mei lalu di Grand Prix GP Itali. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Nazif Ahmed Syukri, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.